Assalamualaikum. Okey, sorry lah. Tadi line macam sangkut sikit. So, Assalamualaikum. Siapa yang ada kat talian petang ni? Kak Nida nak borak-borak bersama kawan-kawan. Okey, petang ni. Okey, hari ni pukul 3.23, 17 Ogos. Siapa yang ada kat talian petang ni? Kak Nida tadi dah ajak kepada Mimi Azrina. Kalau Mimi Azrina online, jom kita borak-borak santai petang ni. Okey. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Kak Nida nak cari siapa-siapa kawan-kawan yang sedang online. Jom kita borak-borak saja, borak-borak. Assalamualaikum kepada Cik Puan Nurul Atika, kepada terluka. Kak Nida tak pasti terluka ini adakah Cik Puan ataupun Puan. Okey, terima kasih kepada yang join Kak Nida. Okey, terima kasih semua. Petang-petang ni pukul 3.24. Okey, ada yang tengah mungkin tengah goreng pisang ke, nak buat minuman petang. Okey, sambil tu kita online borak-borak sekejap lah. Okey. Okey, Kak Nida nak tanya, hari ini orang kata beberapa hari lagi kita akan menyambut kemerdekaan. Okey, 31 Ogos. Apa plan you all? Akan ke manakah tujuan you all? Balik kampung ataupun jalan-jalan ataupun kita cuti-cuti Malaysia 31 Ogos ini. Okey. Okey, siapa kawan-kawan Kak Nida yang mungkin dah plan bercuti sekolah kan? Okey. Kak Nida nak just borak-borak santai. Okey, Kak Nida nampak tadi travel umrah. Okey, sila hadirkan diri. Boleh kita borak-borak mengenai travel umrah tu. Okey, Assalamualaikum kepada Gauri, kepada Kenisa, SFZ. Okey, terima kasih. Okey, anda semua sekarang ni waktu orang kata tengah santai-santai ke, minum petang ke, ataupun sedang bekerja atau baru balik kerja ke? Okey, jom kita borak-borak. Kak Nida nak share je lah kepada kawan-kawan semua. Okey, di mana Kak Nida bercakap tentang satu buku yang Kak Nida tengah baca ni. Okey, buku mengenai buku Beli Emas ni daripada Tuan Samsudin Kadir. Tuan Samsudin Kadir. Okey, buku ni menarik sebab apa Kak Nida suka baca buku ni? Dia bercakap tentang kesedaran untuk kita nak membeli emas tu adalah sesuatu benefit yang kita boleh dapat daripada hasil kita membeli emas tu. Biasa orang cakap nak beli emas ni, alamak cakap topik emas, bosan kita nak dengar. Tetapi hakikatnya bila kita dah baca daripada buku beliau ni, memberikan kita panduan, memberikan kita informasi sebenarnya apa seorang pakar yang selalu muncul, beliau selalu muncul dekat Radio IKIM, di TV3 mingguan, Selamat Pagi Malaysia, beliau selalu muncul. Jadi that's why Kak Nida memang beli buku beliau ni. Beliau menyatakan kat sini, beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Okey, beliau juga ada tinggalkan tanda tangan kat sini. Tanda tangan kat sini dalam buku beliau ni begitu, bagi Kak Nida begitu mahal yang Kak Nida boleh pegang, di mana dimulakan dengan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Okey, beliau tulis, Tuan Samsudin Kadir sendiri tanda tangan dan tulis, beliau tulis, buy gold every month then convert into property. Maksudnya, beli emas setiap bulan, lepas tu convert kepada hartanah, property, harta. Okey, jadi maksudnya beliau tentang kelebihan apabila kita nak membeli emas. Okey, membeli emas ni kadang-kadang ada orang tidak faham kenapa beli emas, adakah sebagai ikut-ikutan ataupun adakah sebagai trend. Okey, tetapi kita kena jelas matlamat kita nak membeli emas. Assalamualaikum kepada yang join Kak Nida, terima kasih sangat-sangat. Okey, Kak Nida petang ni nak bercakap tentang buku yang ditulis oleh Tuan Samsudin Kadir. Okey, Kak Nida pergi kepada muka surat yang di mana beliau bercakap tentang kelebihan apabila kita membeli emas ni. Okey, tanda-tanda kalau kita bercakap tentang skim cepat kaya. Okey, dalam bab 69, beliau bercakap dengan berkenaan dengan tanda-tanda skim cepat kaya. Okey, jadi bila kita baca daripada buku sini, kita dapatlah panduan di mana kita jangan terjebak ataupun
terpengaruh dengan sebarang sedikit, bukan sedikit lah, ataupun orang sekarang ni banyak sangat scammer kan, okey. Jadi bila kita ada panduan begini dan bila kita baca buku daripada beliau begini, dia memberikan kita satu panduan supaya kita tidak terpengaruh dengan sebarang anasir-anasir ataupun sedikit-sedikit ataupun scammer-scammer kan. Antaranya beliau suruh antara poin-poin yang beliau highlightkan di dalam buku beliau ni, pertama, dia suruh kita ambil personal loan untuk pangkat dalam MLM. Itu poin yang dinyatakan salah satu daripada poin tanda-tanda skim cepat kaya. Okay. Yang kedua, dia suruh kita guna kad kredit untuk beli produk MLM. Okay. Jadi poin-poin begini memberikan kita panduan kalau ada kaedah-kaedah ataupun poin-poin begini kita elakkan. Jadi Kak Nida tak adalah nak bacakan semua untuk semua. Jadi belilah buku ini. Kat mana beli? Dekat PG Mall ada. Di dalam Public Gold ada bisnes online yang kita panggil PG Mall. Jadi anda boleh dapatkan buku ini di dalam bisnes online Public Gold, kita panggil PG Mall. Buku ni murah saja, dek. Dah bila after discount dalam 40 lebih, 30 lebih, Kak Nida tak pasti. Tapi kita boleh beli buku ini sebagai panduan untuk kita nak mengelakkan kita terpedaya ataupun panduan untuk kita daripada sebarang scammer ataupun mereka yang selalu memberikan kita janji-janji bulan bintang ke. Jadi bila kita ada informasi yang begini, ada satu panduan untuk kita. Tengok kat sini. Tipu elak jadi mangsa pelaburan haram. Jadi poin-poin yang beliau nyatakan di dalam ini. Assalamualaikum. Okey, kawan Kak Nida ada muncul seorang. Assalamualaikum Mimi Azina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Sorry lambat sikit duk prepare sekejap lagi. Tengah rehat-rehat sebenarnya. Rehat? Sekarang kerja ke? Taklah, maksudnya tengah rehat-rehat kat rumah kan daripada siang duk masak apa semua. Tengah hari tadi ambil anak, ni kejap lagi nak ambil anak balik sekolah pukul 4.30 pula. Sebelum nak kerja malam hari ni. Pukul 4.30, okey, sempat lagi lah kita nak borak-borak santai. Okey. Adalah kita petang ni. Bunyi macam krik-krik-krik lah. Ada bunyi krik-krik-krik. Ni apa Mimi dengar tak? Ada bunyi krik-krik-krik, tak ada? Tak ada. Kak Nida dengar. Okey, tak ada gangguan lain kat sana ya. Okey. Alright. So Kak Nida bercakap tentang ni buku Tuan Samsudin Kadir. Okey, beliau ada buku ni Mimi? Ada tapi belum habis baca lagi. Nida suka baca tapi Kak Nida ni jenis suka baca lompat-lompat. Tengok poin Kak Nida baca. Kak Nida bukan baca surat habis. Lompat-lompat tengok tajuk dan Kak Nida masuk. Okey. Beliau kat sini bercakap tentang beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Dia punya ayat ni memang betul-betul tajam, tapi kalau kita ambil betul-betul pemahaman kat sini, maksudnya kelebihan tu apabila kita lepaskan peluang membeli emas tu. Jadi maksudnya beliau punya ayat simple tapi memberikan kita pemahaman jangan terlepas beli emas. Okey. Dalam masa yang sama, beliau ada tanda tangan juga kat sini Mimi. Okey. Tanda tangan beliau sendiri. Okey. Beliau tulis kat sini bismillah. Okey. Buy gold every month then convert into property. Maksudnya belilah emas setiap bulan. Lepas tu convertkan, kita alihkan, tukarkan kepada property. Jadi maknanya nasihat beliau ni betul-betul bermakna untuk kita supaya janganlah terlepas membeli emas. Okey. Sebenarnya apa saja yang pakar-pakar berikan informasi kepada kita, berikan nasihat kepada kita tu sebenarnya kita janganlah lepaskan peluang sebab benar-benar memberikan kita panduan supaya tidak ketinggalan dalam nak membeli emas ni. Okay, Mimi kalau membeli buku ni, Mimi suka baca buku daripada mentor yang mana? Saya banyak mana mentor keuangan macam Azizul Azli pun saya baca, Syamsuddin Kadir, Tuan Azizi Ali pun ada. Sebenarnya kita ni pelbagaikan tau. Kadang-kadang tu mentor share benda yang sama tapi cara penyampaian dia, contoh dia tu berbeza.
Macam tu. Sama juga macam Tuan Zulkifli Syafiee. Buku bebas hutang. Sebenarnya kita ni dia kata boleh nak bebas hutang. Okey, dengan kita pertama sama ada kita berjimat ataupun kita tambahkan pendapatan. Kita pilih je, ada dua pilihan. Kita buat je pilihan yang mana yang kita nak buat. Ya, betul. Ya, betul. Semuanya memberikan kita panduan supaya kita tidak terlepas pandang. Kan? Supaya kita tidak terlepas pandang. Ataupun kita tidak ketinggalan ataupun kita tersasar. Kan? Apa kita nak ambil emas. Oh, tapi bising. Mimi tak dengar bising ya? Ada macam tersekat-sekat je, tak ada bising. Krik-krik dekat akak punya ke atau dekat Mimi punya? Itulah tak tahu daripada mana. Tapi kadang-kadang sesekejap dia hilang, sesekejap dia ada balik. Sekarang dah hilang. Tadi kalau kita bercakap dia ada. Okey. Alright. So sekarang ni kita bercakap tentang ilmu emas lah. Kita bercakap tentang ilmu emas yang kita dapat daripada mentor-mentor ataupun pakar-pakar kewangan yang juga dah jadi dealer hebat sendiri di dalam public gold. Jadi maknanya bukan kaleng-kaleng lah untuk kita nak memiliki emas sebab mereka pun sendiri berada dan juga aktif sebagai dealer dekat public gold. Jadi kita tak ada ragu-ragu lagi. Mereka sendiri yang menerbitkan buku, memberikan kita informasi dan juga mereka juga dealer di dalam public gold. Jadi kita berada di dalam platform yang tepat. Okey, bukanlah kita kata cakap tak serupa bikin, tetapi mereka adalah orang yang betul-betul berjaya juga di dalam public gold. Jadi kita ada proven lah, maksudnya bukanlah main tangkap muat aja. Dia menulis tentang emas tapi dia tidak aktif dalam pembelian emas. Tapi kita dah yakin mereka juga menulis buku tentang emas, mereka juga dealer hebat di dalam public gold. Jadi kita ada panduan, ada orang kata hala tuju yang sama, matlamat yang sama, jadi kita rasa seronok, betul tak? Tak adalah kata cakap tak serupa bikin, kan? Jadi bagi kalau kita nak menyimpan emas tu, kita bukan sahaja bercakap kumpul emas, beli emas, dapat emas, tapi kita bercakap tentang yang pentingnya ilmu emas. Sebab apa tips-tips yang diorang berikan tu bukan sahaja bercakap tentang bagaimana nak kumpul emas, bagaimana nak beli emas, tidak. Mereka bercakap bagaimanakah kita patut menggunakan emas tersebut untuk apa, bila masa nak jual, apakah tips-tips yang kita boleh consider settlekan hutang. Itu yang informasi ilmu yang kita nak cari. Betul tak Mimi? Betul. Sebenarnya selain nak settlekan hutang, dengan menyimpan emas ni juga kita boleh dapatkan aset-aset yang besar. Macam ada saya tengok Tuan Syamsuddin Kadir punya live sebelum ni, dia kata dengan kita menyimpan emas, matlamat kita contoh macam nak beli rumah ataupun nak beli hartanah lebih cepat tercapai. Selain harga emas tu yang meningkat dalam jangka panjang tu lah yang menyebabkan matlamat kita senang tercapai biasanya. Betul-betul. That's why dia memberikan kita tips ataupun bagaimana nak atasi sesuatu masalah tu, hutang tu boleh dapat diselesaikan dengan cara panduan dengan membeli emas tu, kemudian cara kita menjual balik ataupun kita berkumpul sedikit-sedikit, manakah emas yang susut nilainya yang kau boleh cover kita punya pembelian. Contoh kan, kalau kita beli 1 gram, susut nilainya of course lebih tinggi. Kalau kita beli emas yang lebih banyak, jadi makin besar emas tu makin kurang susut nilainya. Jadi cadangan beliau selalu mencadangkan kepada kita, belilah emas 10 gram ke atas. Jadi itu memberikan kita satu informasi juga kepada kita. Kalau kita misal kata kita nak beli 1 gram 1 bulan, okey, kita boleh kumpul, kemudian kita boleh kumpulkan dan kemudian kita jual. Tapi kalau 1 gram tu of course lah susut nilai dia tinggi. Tetapi apabila kita dah combine kan, okey, jadi dia susut nilainya makin menyusut. Jadi informasi macam tu yang kita nak cari, yang memberikan kita panduan. Okey, kalau Mimi membeli emas, okey, kalau biasanya Mimi pernah menjual tak? Menjual tu biasa. Cuma sekejap
je saya belum. Sebab pada saya mungkin setiap orang ada pendapat masing-masing. Kalau kita dah menyimpan emas, sebenarnya kita ada dua cara untuk kita dapatkan cash. Sama ada kita pajak di Arahnu ataupun kita jual. Kalau kita rasa kita pajak tu, contohlah untuk kita backup bisnes. Kita tahu, oh okey, dalam masa sebelum kita dapat tebus semula emas tu, kita dah ada duit nak tebus kan. Kalau kita buat bisnes, contohnya orang nak buat modal bisnes, dia pajak dulu emas tu, dia dah tahu dah, okey nanti dia akan ada untung. Jadi dia boleh tebus balik. Cara macam tu kita boleh guna cara Arahnu. Tapi kalau kita rasa macam, oh tak tahu lagi bila ada duit ni, mungkin dalam keadaan kecemasan ke, ataupun mungkin kita dah nak jual sebab kita matlamat kita dah tercapai. Contoh nak pergi haji ke, ataupun anak-anak nak sambung belajar, kita jangan rasa sayang nak jual emas kita. Okay. Jadi saya sebenarnya lagi suka cara menjual sebab saya ni jenis tak suka nak fikir nak bayar kan bulan-bulan kalau kita tak dah selagi kita tak dapat ambil. Lepas tu kan jadi tak dapat ambil nak kena lelong macam tu, saya tak suka. Saya tak suka. Jadi saya lebih suka menjual. Saya banyak pengalaman menjual lah emas macam tu. Okey, jadi kalau kita nak buat balik, nak kumpul balik, kita belilah balik kan. Jadi tak masalah. Jadi kepala kita pun tak pening memikirkan hutang-hutang yang kita dah aranukan tu kan. InsyaAllah. Tapi kalau mungkin dalam kita perlukan tunai segera dalam jangka masa yang pendek, contoh untuk sementara nak tunggu gaji, tu bolehlah. Contoh kadang-kadang tiba-tiba hujung bulan nak kena renew insurans ataupun road tax kan. Jadi kalau tak nak orang kata tak nak pakai kredit kad ke, tak nak pakai simpanan ke, hantar je ke Aranu sementara tunggu gaji tu, lepas tu bayar dulu, besok dah gaji ganti balik. Untuk jangka masa yang pendek tu sesuai lah. Kalau untuk jangka masa yang panjang, yang tinggi amount dia, contohlah kita macam Mimi kata beli motor kan, beli motor tu jangka masa panjang, banyak juga nak dibayar balik, jadi settlekan terus beli tunai kan, yang macam tu okey. Tapi untuk jangka masa pendek, contoh nak tunggu gaji tu, bolehlah kot di Aranu kan. Okey, kalau Misha kata contoh lagi satu, Tuan Zulkifli pun pernah bercakap tentang nak beli handphone. Okey, nak beli handphone daripada kita ambil hutang dekat kedai ataupun kita ambil hutang dekat credit card, beliau pun cadangkan Aranu pun boleh. Jadi Kak Dina pun dapat idea kat situ. Daripada kita hutang dekat sana, baik kita hutang Aranu dekat kita punya barang kemas, emas kita. Dan kita bayarlah berdikit-dikit. Ada satu dulu Kak Nida ada dengar dia punya talk tu pasal nak beli handphone Aranukan sahaja. Jadi good idea juga. Jadi tak payah credit card. Jadi consider dalam jangka masa pendek tu bolehlah settlekan. Mungkin dalam 4 bulan, 5 bulan settle lah. InsyaAllah kan. Dan dapat balik emas kita. Okey, kalau Mimi kalau selalu beli emas 916 tak? Tak. Saya tak minat lagi satu sebab faktor kerja saya, mungkin faktor kerja tu tak kita ni nak pakai jam pun tak boleh sebab kalau macam kita nak buat prosedur kan, nak cuci tangan apa semua nak kena buka. Jadi faktor tu menyebabkan saya ni tak suka nak beli emas 916. Yang ada pun orang kata masa kahwin punyalah, tunang, nikah, merisik tu saja. Mungkin tak tahulah lepas ni kalau berminat pula, tapi buat masa ni saya rasa saya masih ketagih lagi nak simpan gold bar dengan Dina. Bunga emas lah tu. Bunga emas betul. Dengan Dina. Bunga emas dan Dina. Kalau boleh setiap collection tu macam setengah Dina, 1 Dina, 5 Dina, 10 Dina tu semua nak ada. Lepas tu kita kumpul bunga emas pula. 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Kita macam tu lah. Kak Nida belum ada lagi suku dengan setengah. Belum dapat lagi. Belum ambil lagi. Setengah dah ada. Setengah tu dah ada skeping masa dia baru-baru keluar itu, try juga keluarkan daripada gap. Masa tu. Dia comel je, lagi kecil macam duit 5 sen ke macam mana? Setengah Dina tu. Kalau macam 1 Dina tu kan dia besar sikit, setengah Dina dia kecil sikit, lepas tu dia ringan sikit je. Bentuk banyak beza sangat. Tu sebab ramai yang suka beli buat loket tu kan, sebab dia kecil, comel kan. Comel je. Beli yang pendant tu, pendant Aurora Italia. Okey, jangan tak tahu dekat Public Gold ni selain daripada ada gold bar tu, kita ada juga pendant yang dikeluarkan oleh Aurora Italia. Dia adalah gold plated.
Bila gold plated maksudnya dia tidaklah emas pure, maksudnya bukanlah emas mata-mata tapi dia gold plated. Tujuannya sebagai loket ataupun pendant yang boleh kita letakkan kita punya dinar, ada boleh letak suku dinar, ada boleh letak setengah dinar, dan ada juga pendant boleh letak 1 dinar. Jadi emas yang kita pakai tu, kita beli tu letakkan dalam pendant, dia boleh jadikan buah loket. Okay. Hari raya itu bukan main lagi, hot sale lagi. Assalamualaikum Tuan Asrizal. Okey, terima kasih join Kak Nida. Kita orang ni just borak-borak santai je petang ni. Borak-borak bercakap tentang apa yang kita ada di dalam Public Go bersama dengan Mimi Azrina daripada MUA Johor. Okey, kita satukan sama satu geng PGYM. Jadi daripada kita sebelum ambil anak tu ambil kesempatan lah borak-borak sekejap. Why not kita sharekan pengalaman kan? Betul-betul Kak Nida petang baru pergi ya? Hari ni anak Kak Nida dia tak sekolah sebab hari ni ramai kawan kelas sekolah agama dia daripada sekolah yang lain ada koko. Jadi dalam kelas tu dia seorang aja. Jadi dia tak hadir ke kelas agama. Faham tak? Dia sekolah agama tu dari pelbagai-bagai sekolah. Jadi dekat area situ dekat dengan sekolah lain tu ada koko hari Rabu. Jadi kalau dia pergi sekolah, dia seorang aja. Jadi dia rasa dia tak nak pergi sekolah lah kalau hari Rabu sebab semua orang attend koko. Jadi hari Rabu dia tak sekolah agama. Begitu tiap minggu sebab dia kata dia dengan cikgu je. Tak nak lah dia kata. Sebab orang lain attend koko. Okay, jadi kalau tidak, actually Kak Nida pun pergi juga ambil dia orang petang ni. Anak sekolah kan selalu kalau balik kan Kak Nida dekat taman kan. Lepas ambil anak, lepak dulu dekat taman. Okay, anak Mimi dah darjah berapa tu? Tahun berapa? Darjah 2. Yang abang darjah 2. Yang adik tu dah balik tadi 11.5. Adik umur berapa tahun? Adik 6 tahun. Tadika. Okey. 2 orang ya. Darjah 2 dengan 6 tahun. Okey, bila nak dapat adik? Oi. Susah nak jawab soalan tu Dah 6 tahun dah si adik pun rasa malas pula. Dia kalau dah ada gap sikit tu macam juga kita menyimpan emas kan. Kalau kita tak konsisten dah malas pula nak tambah. Jadi kita kena saya selalu pilih EPP sebab saya kalau saya rasa gap tu macam tak sesuai untuk saya sebab dia macam orang kata memanglah tak ada komitmen kan tapi jadikan kita rasa macam tak apalah bulan ni tak simpan pun tak apa. Tak suka macam tu. Kalau macam gap tu buat kita rasa setiap kali gaji bayar dia dulu. Reward diri kita dengan menyimpan dulu. Saya suka macam tu. Betul. Macam Kak Nida pun pegang satu EPP. Lepas tu kalau ada duit extra, cepat-cepat masuk gap. Masukkan dulu. Tak nak fikir. Kalau yang EPP tu consider satu yang kita consider disiplin lah kan. Tapi kalau gap tu ada extra, okay, at least ada 200 ke extra ke, masuk gap cepat-cepat. Lepas tu, apa yang ada kat tangan tu, okay, boleh senang hati nak belanja. Kelebihan macam tu yang kita kena ada ilmu sikit kan. Kalau tidak, kalau kita fikir account gap ni orang anggap kena bulanan, kena tiap-tiap bulan ke? Tidak. Jadi that's why ikut kepada bajet masing-masing, ikut kepada poket masing-masing. Berapa dalam poket kita kan. Kalau misalnya kata poket kita dalam tu bolehlah ambil yang besar-besar kan. Okay. Kalau misal kata kita rasa kita tak mau terikat, ambillah account gap kalau kita boleh konsisten. Ikut masing-masing. Tapi yang pastinya ia bercakap tentang nak kita menyimpan emas. Assalamualaikum kepada Cik Puan Dayah. Okay. Okay, petang ni tak ramai mungkin online sebab sekarang waktu ni orang belum balik kerja ataupun orang baru balik kerja. Tapi kita ni just nak borak-borak santai lah. At least kita boleh share informasi kepada siapa yang ada online. Okay. Kalau kita bercakap tentang emas, okey, orang akan kata emas ni 916 aja ke ataupun kita bercakap tentang jual emas saja ke? Tidak. Dekat Public Gold tidak, Dek. Dekat Public Gold ni kami ni adalah dealer rasmi Public Gold. Lepas tu kita punya objektif itu adalah memperkenalkan emas kepada mereka-mereka kat luar sana yang belum tahu lagi adanya platform yang mudah, murah, mampu milik dan patuh syariah untuk semua golongan. Apa yang dikatakan mudah tu? Okay, just
just consider melalui account gap macam Mimi cakap tadi, tapi mungkin bukan tak sesuai dengan jiwa Mimi. Okey, account gap ni kita boleh mula dengan serendah 100. Sebab Mimi suka sesuatu yang ada jadual. Suka sesuatu yang ada okey, tarikh sekian, dia ada nak disiplin menyimpan. Jadi kalau bisa kata anda yang mungkin ada komitmen kiri dan kanan ataupun mungkin belum ada pendapatan tetap ataupun mungkin merupakan seorang pelajar, mungkin boleh sesuai dengan account gap, goal accumulation program. Boleh mula dengan serendah 100 sahaja. 100 tu bukan yuran, bukan upah simpan. Dia adalah gram emas di dalam goal accumulation program tu. Okey, anda boleh mula dengan serendah 100, anda ada bajet lebih, boleh top up lebih. Anda nak terus simpan dalam account gap pun boleh ataupun anda nak ambil dalam pegangan pun boleh. Itu kelebihan dalam account gap. Macam Mimi Azrina, dia suka kepada EPP ataupun kita panggil promosi 10 kali bayar. Tapi sekarang promosi 10 kali bayar off kejap kan. Sekarang ni hanya ada 6 kali bayar. That's why kita kalau ada peluang nak membeli emas tu, ambil Grab semasa ada promosi. Yang Mimi dapat tu 10 kali bayar ke Mimi? Ya betul, 10 kali bayar. Tapi bulan 1 hari tu, so dah nak tunggu lagi 2 bulan nak habis. Tunggu bulan 10 lah. Yang 10 dinar tu ya? Ya betul. 10 dinar. So, lagi 2 bulan lagi. Kadang-kadang kita rasa macam masa ambil bulan 1 tu rasa lama laginya nak habis kan. Tapi bila kita macam kata pejam celik je sekejap je dah nak habis sebenarnya. Ya betul. Macam tu jugalah. Kita tak sedar tiba-tiba anak kita dah habis dah tahun 1, dah tahun 2. Kejap lagi ni dah bulan 8, kejap lagi dah tahun 3. Bila dah tahun 3 seumpama tu kita dah boleh ada 3 EPP kita boleh buat. Betul tak Mimi? Tanpa sedar 3 EPP kita boleh buat. Consider macam orang kata benda ni kena paksa sebenarnya. Kalau kita tak paksa, kita tak disiplin dan kita tak konsisten. Sebab apa orang kata okey macam tadilah Kak Nida borak dengan anak dara Kak Nida tu, okey dia dah bercakap tentang dia nak buat gap ke dia nak buat EPP. Tapi bagi Kak Nida, kalau kita nak konsisten macam Mimi lah, kita buat EPP. Kalau misalnya kata kita consider macam boleh konsisten, buatlah gap. Tapi bagi Kak Nida, susah nak konsisten kalau tak ada sesuatu yang meletakkan kita jadual, meletakkan kita satu paksaan kat situ kan. Contohnya macam simpan duit lah kan. Kalau boleh ke kita nak janji simpan duit sebulan 200? Janji konon nak simpan duit sebulan 200. Adakah bulan ke... Kadang-kadang 50 pun payah nak simpan. Tak nampak lah. 50 pun rasa macam susah lah nak simpan walaupun 50 sebenarnya. Macam tu. Betul. Adakah kalau contohlah kita set lah. Contohlah kalau kita set... contoh kalau kita set 100 lah sebulan. Adakah bulan ke-12 tu jadi 1,200? Boleh percaya, boleh janji tak ada 1,200? Kalau saya Kak Nida sendiri pun tak ada. Kalau Kak Nida sendiri tengok duit tu dah ada, contohlah bulan ke-4 dah ada 400, mesti gatal tangan nak pergi cocok kat ATM tu. Mesti gatal tangan nak pergi keluarkan. Kan? Mesti gatal tangan nak keluarkan. Kak Ita tengah free ke tu dekat office? Kak Ita komen, dia tengah saja buka kejap dekat office. Ingatkan Kak Ita tengah free ke boleh join sekali? Okey. Kak Ita dia balik pukul 5 kan? Kak Ita. Saya tak tahu Kak Ita dia masuk kerja lambat masuk office lambat je. Selalunya kan orang macam masuk pukul 8 macam tu kan. Tapi tengok kadang Kak Ita pukul 7 selalu dia dah live awal kan. Itulah kadang-kadang kalau sempat join juga dia. Kak Ita dah orang kata super senior dekat tempat kerja tu. Jadi tak masalah masuk lewat. Tu yang dia kata tu, dia fleksibel. Asalkan kerja siap. Asalkan kerja siap dan biasanya dia online dah boleh settle dia punya kerja. Only that kena update lah kat kawan-kawan. Macam tu lah yang Kak Nida faham dia punya tu. Assalamualaikum kepada kawan-kawan Kak Nida. Terima kasih join. Kepada Cik Puan Rafli, Rama, Lin. Okey, terima kasih join. Kami bercakap tentang macam mana berdikit-dikit menyimpan emas ni di public gold sebab macam Mimi Azrina dah menyimpan sejak 2013 ke 14? 2014.
Kak Dida 2019. Jadi maksudnya walaupun Assalamualaikum kepada Zurina. Zurina online ke sekarang? Okey. Kawan-kawan kita yang ada online, jom kita borak-borak santai. Sembang-sembang emas, sembang-sembang santai. Salam Zurina. Jom. Kalau online, jom kita sama-sama masuk co-host. Kak Dida nak invite kalau online, jom kita co-host sama-sama. Lagi Couple ramai, lagi betul, berkongsi tentang simpan emas, macam mana kita boleh mula simpan emas, macam mana orang kata sampai seru nak simpan emas ni. Bukan semua orang ada orang kata kadang-kadang tu kita dengar orang cakap pasal emas tapi kita tak pernah terbuka hati nak simpan emas. Kan? Macam Kak betul. Nida simpan emas daripada kakak dia yang suka beli emas. Tapi barang kemas kan Kak. Daripada situ tiba-tiba dapat ilham, orang kata nak simpan emas. Ya, dan salah satu sebabnya adalah kerana tertekan ataupun bukan tertekan, terkesan dengan apa tu? Kita bercakap tentang orang kata VSS ataupun company yang terpaksa memberikan pekerjanya VSS. Jadi kita berada di dalam situasi tertekan. Kalau kita tertekan macam tu, kita akan jadi kreatif tau sebenarnya. Kalau kita rasa dulu zaman bekerja kita akan rasa selesa kan, selesa. Tak perlulah, tak terfikirlah pasal nak buat simpanan. Tetapi apabila kita dah terjejas dengan situasi di mana kita hilang sumber pendapatan dan kita tak ada lagi income yang masuk tiap bulan, jadi kena terpaksa fikirkan apakah cara nak selamatkan keuangan kita yang ada. Jadi bagi Kak Dida, emas lah antara pilihan Kak Dida di mana dapat selamatkan duit tu daripada cair macam tu. Sebab kalau pegang duit dekat tangan, dia boleh cair je macam tu, Dek. Cepat aja 100 hilang. Cepat aja 1000 hilang. Betul. Kak Dida dah awal-awal dulu, bila pegang duit, otak tu macam-macam nak fikir tau. Macam-macam memanglah sedap pegang duit tu, orang kata dapat selepuk, tapi bahaya. Bahaya sebenarnya. Bahaya Betul. pegang duit ni. Dia fikir macam-macam lah nak beli. Benda yang mengarut-ngarut yang tak perlu pun nak beli. Jadi bila dah fikirkan, tak boleh, tak selamat macam ni. Kena buat sesuatu. Bila kena buat sesuatu, terjumpalah satu kaedah di mana dapat bekukan duit tu daripada cair. Itu yang penting tu. Kalau tidak, asyik nak fikir belanja itu, belanja ini. Sedangkan tak fikir masa depan tu. That's why lah orang kata Allah tunjukkan jalan nak selamatkan kita daripada membelanjakan atau terbelanja benda-benda yang mengarut-ngarut. Okey, bila dah beku tu, Alhamdulillah. Let's say besok, esok lusa terdesak, pakailah. Pakailah sama ada nak jual ke, nak aranu ke. Tapi kalau dah asingkan siap-siap tu kita dah rasa lega tau Mimi. Bila Betul. dah asing dah rasa lega. Yang balance sikit tu kita belanjalah kat situ, rolling yang situ. Tapi yang Betul. orang kata yang at least something tu kita nak bekukan, at least ada sikit lah. Selamatkan daripada cair. Kalau tidak sampai bila pun tak nampak mana pergi bayang-bayang duit tu kan. Itu antara sebab bila kita tertekan, dia kreatif. Dia terpaksa fikirkan sesuatu untuk selamatkan duit tu. Tapi itulah kita ni tak naklah dah jadi sesuatu kan. Macam dah hilang kerja barulah kita fikir macam mana kita tak ada simpanan. Baru terasa tak ada simpanan. Tak naklah sampai macam tu. Kalau boleh, kalau kita sedar daripada awal tu, kita boleh bertindak dulu. Sebab kita tak tahu sekarang ni penyakit pun dah banyak. Okay, orang-orang Betul. muda, penyakit yang dulu-dulu kita tengok orang-orang tua kan, dapat kencing manis darah tinggi ni umur 50, 60, 70 baru dapat. Macam sekarang kan Kak, saya tengok umur 30, umur 40, kadang-kadang umur 20-an pun dah start dah. Dah start dah kencing manis ni, orang kata penyakit yang orang muda pun dah dapat dah. Jadi kalau daripada awal kita dapat, kita fikir jangka panjang berapa lama lagi kita bertahan. Dah bila orang kata bila dah dapat kencing manis nanti darah tinggi pula, mungkin sakit jantung pula. Lagi yang paling kita tak nak kalau kena buah pinggang lah, dialisis kan 3 kali seminggu macam tu, benda tu perlukan kos. Selagi kita ni sihat, kita bekerja, kita kena fikirkan juga hal-hal macam tu lah. Yelah, sebab Mimi dah berada di dalam situasi yang dengan apa tu
apa tu orang kata kesihatan orang tu dah memang biasa dengar lah, kesihatan tahap umur orang ni berapa, tahap umur ni berapa. Kesihatan tu dah memang bercakap tentang kesihatan, bercakap tentang simpanan, memang Mimi dah lali lah, dah ada informasi kat situ. Tapi memang betul lah, sebab faktor-faktor pemakanan sekarang ke yang makin ramai orang cepat dapat ni kencing manis, Okeylah, darah kita tinggi. kita ni tak jaga makan sangat kan. Macam saya pun, orang kata walaupun kita ni kerja kesihatan, tengok orang sakit selalu, tapi tak adalah jaga kesihatan sangat orang kata kan. Sebab lagi-lagi orang Melayu ni dia kaya dengan makanan tau. Orang kata kalau dapat hari-hari tu nak nasi lemak, roti canai, nasi lemak kan. Itu juga hari-hari walaupun tahu kan, nanti tu kolesterol naik lah, apalah. Tapi makan juga. Kita nak sedap kan. Orang kata, ada orang cakap macam ni, dia kata, masa sihat Tuhan bagi sihat ni makanlah dulu, nanti dah sakit dah tak boleh makan. Orang cakap macam tu. Macam sekarang ni banyak saya jumpa stroke tau kak. Stroke, CVA, apa ni stroke selalu orang, kadang kita fikir orang kena stroke ni selalu kita bayangkan macam dalam kalau kita tengok kat drama tu, jatuh, ada pendarahan dalam otak, kena stroke. Okay, tapi sekarang yang saya tengok, saya pernah jumpa awal 30-an pun dah kena stroke. Sebab apa tahu? Mungkin saya rasa faktor kerja, faktor stres, kita ni susah nak kawal stres kan. Kita berhadapan dengan ramai orang. Bila kita stres, selalu stres, tekanan darah tinggi tu mungkin kadang-kadang kita tak perasan tau kita ni ada darah tinggi. Tahu-tahu je, okay, pengsan, pendarahan dalam otak. Sebab tekanan dalam salur darah dekat kepala, tahu-tahu je dah tak sedap. Orang bawa pergi hospital, tahu-tahu dah stroke. Muda lagi baru 30 tahun, 30 lebih. Adakah kerana stres kerja? Kita tak boleh nak cakap stres kerja. Sebenarnya kita stres dengan banyak perkara kot. Dan kita stres tu kita rasa macam kita kawal tau. Tapi bila kadang-kadang kita sakit kepala, kita rasa pening, kita rasa tiba-tiba kadang-kadang kita rasa macam mata kita kabur-kabur. Sebenarnya tu badan kita bagi petanda ada sesuatu yang tak kena. Macam tu. Petanda ya, petanda awal ya. Kadang-kadang kita tak sedar tiba-tiba ada sesuatu ya, ada pening, tiba-tiba ada bayang, tiba-tiba rasa tak balance kan. Itu maknanya petanda-petanda lah, petanda dia something wrong dalam badan kita lah. Okey. Jadi sebenarnya faktor pemakanan yang mempengaruhi semua tu kan. Apa yang kita makan, you are what you eat kan. You adalah apa yang you makan. Jadi maksudnya ialah sesuatu tu semua kita kena bersedia lah sebenarnya kan. Sesuatu tu kena bersedia. Ya, sama juga bercakap tentang keuangan, sesuatu pun kita kena bersedia juga. Okey, Kak Lida ada terpandang Dr. Bahya punya satu posting, ada somebody komen kata okey, buat apa nak simpan harta, tak lama lagi nak kiamat kan. Okey, ada satu posting tu Dr. Bahya punya posting, ada somebody komen. Okey, kita bukan nak rumuskan tentang apa yang dia komen, tapi kita just nak share out kan apa yang kita fahamkan juga, apa yang kita biasa dengar ustaz pun bercakap. Sedangkan Kak Nida tak ingat siapa, kita bercakap tentang kita nak kumpul harta ni sebenarnya bukan untuk kita. Untuk kita boleh bersedekah, untuk kita boleh infakkan, untuk kita boleh berikan kepada orang lain pula, untuk diri kita sahaja. Mungkin ada orang salah faham kumpul harta untuk diri sendiri saja kan. Macam kita juga, kita punya peranan dealer ni nak sharekan kepada orang lain supaya orang lain pun boleh buat simpanan. Orang lain pun boleh dapat income daripada apa dia sebagai dealer tu. Tapi kalau bercakap tentang buat apa nak kumpul hari nak kiamat tu, rasanya mungkin skop tu dia mungkin salah faham tentang harta tu kita hanya untuk diri kita. Tidak, sebenarnya untuk kita sampaikan kepada orang lain. Macam semalam Cik Jun kan ada bercakap, kita nak sharekan kepada orang semua, orang ramai. Tujuan kita nak sharekan kepada orang ramai supaya orang ramai lebih lagi dapat tahu adanya bentuk simpanan, ada bentuknya sumber di mana kita boleh selamatkan keuangan kita kan. Adanya cara-cara kita nak menyimpan
menyimpan dana-dana untuk kecemasan, dana-dana untuk pendidikan, dana untuk persaraan, semua tu. Jadi itu adalah informasi-informasi yang sebenarnya kita nak sharekan kepada orang. Kita bukan bercakap nak jual emas, you beli emas, you dapat emas, you simpan emas, tidak. Kita nak bercakap tentang apa benefit lah, macam semalam kita cakap kan, apa benefit kita dapat sebenarnya. Itu peranan kita, nak memberikan ilmu emas kepada semua, sharekan kepada semua. Macam Mimi, takkanlah Mimi nak jual emas dah habis cerita. Dah beli emas dah habis cerita, tapi hakikatnya dia boleh membantu orang lain juga, untuk bukan saja untuk diri dia tetapi anak-anak dia sebagai dana pendidikan, esok anak-anak dia sebagai dana perkahwinan kan, esok untuk diri sendiri sebagai dana kecemasan. Itu skop dia, kita kena pandang luas sikit. Lain orang lain mungkin hanya fikir untuk nak kaya, nak kumpul harta. Tak, kita dalam masa yang sama kita pun bersedekah, kita berinfak, kita antara penyumbang zakat, insya-Allah, ya Allah izinkan ya Allah supaya kita jadi penyumbang zakat juga yang konsisten, yang makin lama makin meningkat. Itu tujuannya. Okey. Assalamualaikum Rina Fazila. Terima kasih selalu join Kak Dida ni, selalu singgah Rina Fazila. Dila hebat. Terima kasih join. Okey, dalam masa yang sama, kita punya objektif nak memperkenalkan supaya ramai orang dapat menyimpan untuk kemudahan akan datang, untuk akan datang sebenarnya. Macam Mimi sendiri, macam mana sampaikan maklumat kepada frontline Mimi? Macam mana cara Mimi menyebarkan maklumat? Saya banyak kadang-kadang kalau kita dekat Wad tu bila free kan, kita ni jadi jarang bercakap tau sebenarnya Kak. Macam saya kalau macam ada masa free, saya selalu edit video ke, macam tu. Kita jadi macam ni kita jadi pendiam sebab kita buat benda yang lebih bermanfaat melainkan orang tanya. Macam saya banyak berkongsi selalu macam dekat WhatsApp, macam tu je lah. Kalau macam kita nak kalau orang tak tanya tu, saya macam susah sikit nak bercakap, nak bercerita. Cuma kita selalu daripada WhatsApp. Mimi, sebenarnya Mimi seorang pendiam ke? Nak cakap macam ni, tak adalah pendiam. Saya suka bercakap. Tapi bila cakap pasal emas ni, saya tak nak orang nampak macam saya ni nak nak menjual emas. Sebenarnya saya tak jual emas. Saya cakap macam tu. Jadinya tapi kita konsisten je post dekat Facebook ke, dekat WhatsApp tu semua, status WhatsApp kita still berkongsi. Dekat Telegram kita berkongsi tentang kebaikan emas. Macam 2 tahun lepas kawan saya dah pencen dah. Dia pencen tahun lepas. Okay, tapi dia mulakan simpan emas. Dia cakap dengan saya, dia marah. Dia kata, kenapa dah kenal lama, dah kerja sama-sama dalam satu ward, kenapa tak bagi tahu dah simpan emas? Dia cakap macam tu. Terbalik pula ya. Itulah terbalik pula. Kadang-kadang dia kata kalau dah bagi tahu awal mesti akak dah simpan emas banyak. Tapi sebelum dia pencen tu, kiranya start dia buka akaun emas, dia buat EPP, dia belajar semua. Orang kata kan selalu macam dia pencen tak siap saya umur 56 macam tu lah akak tu. Orang kata macam, umur 50, kenapa dah nak pencen dah pun? Kenapa nak simpan emas lagi? Tapi dia kata macam ni, dia kata sekurang-kurangnya kalau dia tak ada, emas tu nanti dia boleh wariskan dekat anak-anak dia. Akak ni dia jenis, saya rasa dia jenis yang sangat pandai menguruskan duit dan sangat pandai menyimpan. Sebab walaupun kerja dia pangkat dia lagi rendah daripada saya tau. Tapi dia ada 3 buah rumah. Wow, dia ada 3 buah rumah. Dia ada 3 orang anak. Dia kata kalau dia tak ada, anak-anak dia boleh sama ada nak duduk ke ataupun nak sewakan ke, tu terpulang. Dia cakap macam tu. Dia ada benda lah yang dia tinggalkan untuk anak-anak dia. Sebab kita tahu masa depan nanti kita tak tahulah anak-anak kita ni mampu ke tak nak beli rumah. Sekarang hari ni pun kita rasa macam struggle-nya nak apa, nak orang kata nak ada aset, nak beli rumah kan 200,000. Sekarang 200,000 pun susah nak jumpa. Kan? Biasanya 300,000 ke atas. 300 ke atas, kat sini dalam 4-5. Tak tahu bulan-bulan tu berapa. Saya beli rumah tahun 2017. Rumah saya 268,000. Masa tu rasa tu last lah kot harga bawah 300. Bila rumah tu siap, harga diorang jual 300 ke atas. Padahal rumah bukan besar sangat pun. Rumah kecil je. Biasa je. Tapi orang kata kita nak ada aset tu, kena juga berhutang.
Ya, kalau macam rumah, tanah, emas itu tak apa. Tak apa kita beli sebab dia adalah aset. Kalau Betul. macam kereta tu tak payahlah beli mewah-mewah sebab apa dia akan makin susut nilai. Jadi kita kalau Betul. nak membeli tu sesuatu yang aset tu tak apa. Janji kita dah ada aset yang bila kita nilainya makin naik. Itu yang kita patut berikan perhatian berbanding kalau nak beli handphone tak payahlah beli handphone mahal-mahal sebab dia makin lama makin rosak juga kan. Kalau kereta makin lama makin orang kata uzur juga. Biasalah kan kereta. Kereta sebenarnya bukan aset, kereta adalah liability, maknanya hutang lah kan. Dia ada sesuatu yang kita bayar tetapi nilai dia menyusut, susut nilai. Tapi kalau emas, harta tanah macam rumah tu, Mimi tu, betul lah tu. Dia makin meningkat dia punya nilai dia. InsyaAllah makin lama makin diperah makin untung, betul tak? Kita selalu dengar, makin diperah makin untung. Kalau kita bercakap dari segi beli rumah, kita kalau misal kata tak ada duit, contohlah anak-anak muda ni, tips nak membeli rumah tu, beli emas dulu. Belilah emas berdikit-dikit dulu. Belilah 1 gram, belilah 1 dinar, 10 gram, beli berdikit-dikit dulu. Esok bolehlah jual selepuk, bolehlah buat deposit ataupun boleh kurangkan harga rumah yang kita beli tu. Betul tak Mimi? Kita bukan Betul. boleh beli bumbung dulu, bukan boleh beli lantai dulu, bukan boleh beli dinding dulu kan kalau nak rumah. Okey, kalau nak beli rumah yang sesuatu yang selesa ke apa, beli emas dulu sekarang ni. Beli berdikit-dikit, bila-bila dah kumpul, cantik besok, tukarkan kepada emas. Macam ni yang Tuan Samsudin memang tulis ni dalam, dia tulis tangan ni Mimi. Dia tulis tangan kat sini. Dia tulis tangan kat sini. Dia tulis, dia kata Bismillah, dia mulakan dengan Bismillah. Buy gold every month. Maknanya beli emas setiap bulan then convert into property. Ini memberikan kita informasi yang kalau tak faham juga tu kan. Memang tak ada hati perut kot. Maksudnya kita faham. Maksudnya kat sini, maksud dia dinasihatkan kita belilah emas setiap bulan. Belilah. Maksudnya beli emas setiap bulan. Lepas tu convert menjadi hartanah. Sama ada tanah, beli tanah dulu ke, ada bajet bina-binalah rumah. Ataupun terus beli rumah yang dah siap kan. Ada orang jenis suka, Kak Nida punya ambition, Kak Nida punya cita-cita nak beli sesuatu rumah yang Kak Nida boleh design sendiri. Biasalah sebab kita kalau dah anak tu dah besar-besar kenalah terpaksa kena fikir yang lebih besar sikit kan. Tapi tu masih lagi impian lagi belum terlaksana. InsyaAllah doakan. InsyaAllah, amin. Sebenarnya pada saya, emas ke, hartanah ke ataupun rumah, dia memang aset yang ada orang kata kelebihan masing-masing. Tapi istimewanya emas ni Kak, dia tak cerewet tau. Dia tak macam orang kata rumah dengan hartanah. Sebab contoh, sebagai contoh, kalau apa-apa berlaku kepada negara lah contohnya, kita ni boleh bawa emas tu lari daripada negara kita atau kita boleh keluar. Kita boleh bawa emas tu. Sebab emas tu ada kat tangan kita. Aset tu ada kat tangan kita. Tapi kalau misalnya berlaku apa-apa pada kita tak ada macam cash dah memang tak ada. Dah tak simpan. Emas pun tak ada. Kita kata, oh aku ada rumah banyak je. Aku ada tanah banyak berekar-ekar. Macam mana kita nak jual emas tu kalau ekonomi merosot? Kita nak jual rumah pun tak laku. Kita nak jual tanah pun tak laku. Jadi saya selalu kata emas ni memang satu aset yang sangat tak cerewet. Masa susah ke, masa ekonomi meleset ke, macam mana sekalipun kita still boleh dapat untung daripada emas tu sendiri. Betul. Kita boleh bawa dengan kita ke mana-mana sahaja. Kalau kita ada rumah, ada kereta, kita tak boleh bawa kalau musim perang contohnya kan. Dia letak kat situ je, kita tak boleh bawa dengan kita. Jadi maksudnya dalam masa yang sama kalau duit dekat bank pun kita tak boleh keluarkan kalau misal kata negara tengah berperang kan. Macam ni kita nak keluarkan sedangkan bank pun sedang dalam situasi perang ni. Macam mana nak keluarkan. Itu kita dapatkan cerita daripada Robert Kiyosaki kan. Di mana zaman Vietnam ke dia bawa duit yang keping-keping tu kan nipis-nipis tu dia orang bawa bersama dia orang tu. Ada nampak dia punya kepingan zaman Vietnam punya perang tu. Dia orang bawa bersama mereka. Jadi daripada situ kita dapat idea
yang di mana emas adalah mobile, boleh bawa di ke mana sahaja bersama kita. Tetapi kalau kita ada hartanah, kita ada rumah, kalau berlaku sesuatu peperangan ke, rumah tu duduk kat situ, tak boleh bawa dengan kita. Kita nak jual pun siapa Betul. nak beli ke zaman peperangan kan? Jadi antara salah satu aset yang mobile yang boleh dibawa ke mana sahaja dan boleh diterima di seluruh dunia, insya-Allah emas adalah pilihan yang tepat untuk kita simpan berdikit-dikit daripada sekarang. Betul tak? Betul. Saya pun sebenarnya tak suka, saya tak suka rumah banyak-banyak. Ada orang, macam kawan saya tadi, dia mungkin tak kenal emas daripada awal. Jadi orang dulu-dulu ni dia tahu tanah, rumah tu dah aset. Jadi dia beli rumah banyak-banyak. Macam saya sejenis tak suka beli rumah banyak-banyak. Sebab nak urus, ada orang kata, oh tak apa, kita boleh buat homestay. Tapi pada saya macam leceh lah homestay. Saya rasa macam nak kena kemas lagi. Rumah sendiri yang ada ni pun tak terkemas. Saya jenis tak suka benda-benda macam tu. Jadi saya kata tak apalah, kita kumpul emas je lah. Emas ni senang. Tak dah nak kemas-kemas ke apa. Simpan je. Tahu-tahu cukup syarat, keluarkan zakat. Tu sahaja. Ada satu Ustaz Kazim kan, Ustaz Kazim punya satu potongan video dia kan bercakap tentang rumah kan. Dia kata kawan-kawan beli rumah dia tak ambil dia tak ada letakkan respect pun kat situ sebab nak handle rumah untuk sewa pun kos juga kan. Rumah kalau nak buat sewa kos juga nak handle kan. Tapi kalau emas simple aja, tak perlukan handle apa-apa. You beli, you simpan, insya-Allah. Kalau you tak nak simpan sendiri, takut melalui account gap, boleh simpan dalam account gap. That's why ada kemudahan untuk kita. Assalamualaikum kepada Cik Syahari, Tuan Syahari, Cik B, send kat Nida Live, terima kasih. Alright, jadi maksudnya ikut kepada pilihan masing-masing. Ada yang suka simpan, ada yang nak simpan dalam account gap pun boleh. Itu yang kemudahan untuk kita. Macam Mimi cakap tu, emas ni adalah fleksibel, tak pening kepala nak handle. Jadi kalau misal kata bercakap tentang, kalau dia cakap tentang beberapa biji buah rumah tu, nak maintenance pula kan, nak maintenance, nak jaga rumah. Biasa kalau orang pindah nak repair pula. Kadang-kadang rumah dah orang penyewa keluar, dah rumah tu jahanam, pintu lah, pipe lah, macam-macam kan. Betul. Sebab Kak Nida ada arwah ayah Kak Nida pun ada rumah sewa 2 pintu. Nak handle tu adik Kak Nida lah handle, bukan Kak Nida. Adik Kak Nida handle. Kadang-kadang nak handle tu kos dia lebih mahal daripada kos dia bayar sewa. Jadi nak tanggung balik memanglah aset tu ada kat situ 2 biji dengan rumah 2 biji 2 pintu kat situ, tapi kos nak ganti balik bila orang baru nak masuk balik lagi tinggi. Jadi betul lah cakap Ustaz Kazim tu, ada betulnya dan ikut kepada cara penerimaan masing-masing lah. Ada yang hartanah dah beberapa biji ke, mungkin dia memang itu je skop dia, tetapi emas ni boleh lagi satu platform. Okey, yang itu bolehlah platform yang diteruskan. Okey, takkan kita nak suruh dia jual semua rumah tu kan. Okey, yang sedia ada tu dia sedia ada, buat another platform yang ini. Jadi at least ada something yang begini ceritanya, ada something yang simple je ceritanya. Macam Mimi kata, tak ada cerewet. Jadi emas adalah sesuatu yang kita boleh cool aja, tenang-tenang aja simpan dan simpanan yang dilupakan, lupa, tak payah nak handle, tak payah nak fikir, inilah dia emas, simpanan yang dilupakan. Terlupa dah simpan berapa gram, tiba-tiba dah jadi 10 gram. Tiba-tiba dah jadi 20 gram. Okay. Tiba-tiba je dah nilainya dah meningkat. Sedar-sedar dah makin naik. Sebab apa? Makin lama bersimpan, makin untung sebab dia upgrade kan, bukan upgrade, uptrend dia punya harga, uptrend. Emas adalah uptrend. Itulah pandangan Mimi dan juga pandangan sebahagian orang yang ada rumah sewa ataupun ada hartanah. Gitulah. Ikut kepada orang kata pandangan masing-masing. Kalau misal kata emas ni adalah sesuatu yang ada risiko. Memang masing-masing ada risiko. Rumah sewa pun ada risiko dia, emas pun ada risiko dia, tetapi kitalah kena bijak menangani risiko tersebut. Okey, ada caranya. That's why kita perlukan mentor
That's why kita perlukan ilmu bagaimana nak handle benda ni semua. Okay. Mimi, kalau misal kata Mimi nak menyimpan emas, contoh Mimi suka pegang ke Mimi suka simpan je kat public gold tu tak nak ambil? Macam saya nak kata tak banyak sangat lagi pun sebenarnya. Tapi sebenarnya saya suka pegang. Saya suka pegang. Sebab sebenarnya kita simpan sama ada dekat dalam akaun Gap tu ataupun kita pegang, kita senang je nak jual. Tak ada masalah. Tapi bila pegang tu aura dia lain sikit. Dia jadi macam nak lagi. Lagi satu bila kita pegang tu kita rasa semangat nak tambah gram. Ya betul. Emas fizikal kan. Bila kita dah pegang, kita rasa nak lagi satu lah, nak design yang inilah. Macam Mimi cakap kan. Semuanya nak dikoleksi, semua nak ambil. Semuanya koleksi daripada saiz kalau bunga emas 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Itu bunga emas. Tapi kalau dinar, ada yang setengah dinar, ada yang suku bermula daripada suku, setengah, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Kalau dah ada semua, memanglah puas hati dah. Lepas tu tambahlah yang 250 gram pula. 100 gram dah tak ada kan sekarang? Buat masa ni. Buat masa ni tak ada lagi. 250 gram dengan sekilo. Sekilo rasanya kita kumpul sekarang. Tak nak cakap sekilo tu, berat juga sekilo tu. Yang kita ada sekarang ni sekilo pemberat ni adalah. Sekilo pemberat ni adalah. Okay. Tapi tak mustahil kan kalau kita simpan berdikit-dikit dalam akaun Gap. Yang pentingnya kalau dah capai amount untuk zakat tu kita kenalah bayar zakat. Tapi kalau bercakap tentang zakat, pendapatan pun ada zakat. Perniagaan pun ada zakat. Kenapa orang cakap kalau emas saja ada zakat? Itu yang salah faham kat situ. Income, pendapatan daripada pendapatan kita pun kita bayar zakat. Daripada perniagaan pun bayar zakat. Kita keluar ke WSP pun bayar zakat. Sebenarnya semuanya ada apabila cukup haul, cukup nisab, kita bayar zakat. Betul tak Mimi? Betul. Sebenarnya kalau bukan zakat pun kita bayar cukai kan? Cukai sebenarnya konsepnya sama. Nak menyucikan orang kata harta. Kadang-kadang kita orang fikir macam tak ada pun bayar cukai tak ada bayar zakat untuk pendapatan. Mungkin kita bayar cukai tu itu pun sebenarnya nak bersihkan kita punya pendapatan. Sama je konsep je. Kalau macam kita bagi alasan leceh lah simpan emas ni sebab zakat, sebenarnya kita dah salah konsep lah. Okey, apa-apa harta yang kita ada ni bila dia dah lebih daripada had kan, macam yang kerajaan dah tetapkan ataupun daripada segi Islam, kita kena keluarkan bila kita ada lebihan. Sebenarnya tu ada hikmah lah di sebaliknya. Dia akan gantikan balik dengan benda lain. Sebab dia akan menyucikan harta kita. InsyaAllah. Dia bila cukup haul, cukup nisab dia, kita bayarlah. Sebab apa? Dalam harta kita ni ada harta orang lain kan. Okay? Jadi maksudnya kita ikut sajalah apa yang disyariatkan kepada kita. Sebenarnya kalau consider orang dah kata bayar zakat tu, maksudnya dia punya simpanan tu dah meningkat kepada 85 gram. Jadi maknanya simpanan dia dah berjaya ke tahap yang sehingga boleh keluarkan zakat, dah berjaya lah menyimpan sebenarnya. Kalau misal kata belum 85 gram, belum lagi dikenakan zakat. Tetapi hakikatnya zakat itu adalah sesuatu yang Mimi kata menyucikan harta kita. Dalam harta kita ada harta orang lain, insyaAllah. Jadi kita yang penting kita memiliki emas fizikal. Sesuatu yang kita nampak itu adalah sesuatu yang kita boleh tidur lena. Orang kata kan, bolehlah tidur lena. Kalau misal kata janji bulan bintang pelangi itu kecep perut aja, mana duit aku menyimpan emas ni. Tetapi melalui public gold anda mendapat emas fizikal. Emas 24K 999. Bukan 916 dek. Yang kita orang bercakap ni adalah emas 999 di mana anda boleh beli melalui akaun Gap, boleh mula dengan 900 ataupun ambil promosi. Sekarang ni promosi 6 kali bayar. 10 kali bayar dia dah tutup buat sementara waktu. Sebab bila ada promosi barulah keluar untuk 10 kali bayar. Tapi kalau anda nak ikut kepada bajet anda, tak nak terikat sebarang syarat ataupun orang kata komitmen masih lagi kiri dan kanan anda, boleh ambil akaun Gap.
Gold Accumulation Program. Bebas bila-bila masa anda nak top up simpanan anda. Dan juga tak ada syarat bulanan ataupun sebarang charge dikenakan. Dan juga tak kisahlah anda ada masalah blacklist ke, secret, sitaus ke, move list ke, semua tak masalah. Itulah kelebihan dia kat Public Gold ni. Dia tak tengok latar belakang pekerjaan kita. Dia tak tengok latar belakang keuangan kita. Dan dia juga tak tengok latar belakang apa orang kata, dulu ada rekod tak baik ke apa ke, tak ada, tak masalah. Asalkan minat, untuk seawal usia adanya MyKid account gap dah boleh mula kan Mimi? Kalau nak ambil promosi 10 kali bayar ataupun 6 kali bayar ni asalkan 18 tahun ke atas. Sebab itulah kemudahan yang diberikan kepada kita. Dekat kedai kat luar sana kita tak dapat, Dek. Dulu Kak Nida ingat nak beli emas ni kena ada duit ribu-riban je baru layak beli emas. Hakikatnya dekat ni mampu milik. That's why dikatakan murah, mudah, mampu milik, telus dan anda boleh pantau transaksi pembelian anda 24 jam, 365 sehari, setahun. Boleh pantau bila-bila. Tengah malam nak order online pun boleh. Tak payah nak jumpa siapa-siapa. Itulah kelebihannya emas di Public Gold. Anda boleh beli ikut kepada bajet anda. Okay, Mimi, kalau misal kata Mimi, anak-anak ataupun anak-anak buah tu semua dah ada akaun Gap Junior ke? Saya anak buah baru seorang. Dan itu pun dah bukakan akaun emas untuk dia daripada umur dia 10 bulan. Sekarang dah setahun lebih dah. Daripada umur 10 bulan, mak dia dah bukakan akaun emas untuk dia. Akaun Gap Junior adakah terikat dengan apa-apa syarat bulanan ke? Tak ada. Sebab macam adik ipar saya tu pun dia buka akaun emas untuk anak dia. Dia pun tak bekerja. Dia suri rumah juga. Adik saya je yang bekerja. Tapi saya tengok dia konsisten lah juga menyimpan 100 sebulan. Orang kata 100 sebulan kalau kita nak simpan setahun 1,200 tu payah. Tapi bila kita simpan emas, kita tukarkan kepada gram emas, aura dia lain sikit. Kita rasa nak konsisten. Kita masukkan 100, kita nampak 0.3 gram. Lepas tu kita rasa macam, bila nak bertambah gram aku? Kita tak cakap bila nak tambah duit aku, tak. Kita kata, bila nak tambah? Kita fokuskan kepada tambah gram. Dapat gaji je, tambah gram. Suami bagi duit je, terus nak tambah gram. Walaupun 0.3 gram, sangat-sangat bernilai sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita kumpulkan, kalau dah 3 kali, tu dah hampir 1 gram, betul tak? Kalau dah 3 kali. Orang kata 100 gram, 100 ringgit tu kalau bawa kedai, bawa shopping komplek, kejap je settle. Jadi kalau kita asingkan siap-siap 100 ringgit tu untuk emas, asinglah, paksa diri asing masuk ke akaun Gap tu. Hasilnya sekarang mungkin nampak sikit, cepat. Kalau misal kata dah setahun, kalau dah 2 tahun, dah tahun ketiga, besok dah boleh senyum aja. Ataupun kalau yang tak mula tu akan kata, alamak, menyesalnya tak mula daripada dulu. Menyesalnya tak ambil masa dulu berdikit-dikit. Hakikatnya semuanya mula daripada berdikit-dikit. Macam 1 kilo tu, dia takkan jadi 1 kilo kalau tak ada 1 gram yang pertama tu kan. Okey lah, lain lah kalau orang yang ada selepuk duit terpijak tu lain cerita lah kan. Ini kalau bercakap daripada segi berkumpul berdikit-dikit. Tiba-tiba kita ada duit terpijak. Kita tambahlah lebih. Kalau dalam akaun Gap, mula dengan 100 dah boleh, sangat-sangat dah boleh. That's why dekat kedai emas takkan dapat macam ni. Dekat Public Gold sahaja. Public Gold ni dia 15 tahun, Dek. Dah 15 tahun di dalam Malaysia. Dan kita dah sekarang ni dah buka cawangan dah dekat Indonesia. Bukan kat Malaysia sahaja. Sekarang tengah panas-panasan. Tengah ibu Suzy tengah berada di Indonesia. Jadi kita punya orang kata apa? Duta untuk Public Gold di Indonesia. Ada dekat Bandung, ada dekat Jakarta dan juga ada dekat Yogyakarta. Jadi kalau anda-anda yang siapa ada bibi ataupun siapa yang ada saudara mara boleh buka, boleh kontak Mimi, boleh kontak Kak Nida, ikut kepada sesiapa kenalan yang anda ada. Kontaklah sesiapa yang bawa anda kat dalam live ni. Contoh Mimi bawalah Mimi punya, Kak Nida bawalah Kak Nida punya. Siapa yang nak ada kawan Indonesia, jom kita mula menyimpan emas. 10 gram dah boleh jadi dealer dah. Kalau kat Malaysia kena 50 gram. Dekat sana dekat Indonesia 10 gram dah boleh jadi dealer.
20 gram dah boleh jadi priority dealer. Tak payah well cut. Kat sini kena beli well cut. Dekat sana tak payah well cut. Betapa untungnya. Lepas tu bukan 10 kali bayar pula dik. 12 kali bayar. Betapa untungnya mereka yang misal kata ada kat Malaysia. Sesiapa yang ada kat Malaysia tapi rakyat Indonesia, jom mulakan simpanan emas dengan public gold. Anda boleh mula, kalau kita kat sini account gap mula dengan 100, dekat sana kurang daripada 100 hakikatnya kalau convert kepada duit Malaysia. Jadi maknanya jangan lepaskan peluang menyimpan emas di public gold di cawangan Indonesia pun ada. Jangan tak tahu bakal akan datang lagi kat Vietnam nanti pun ada. Itu bercakap tentang Indonesia. Dekat Vietnam pun itu another story. Sekarang ni dekat Malaysia dah ada 18 ke 17 cawangan. Mimi agak confused 18 17. 18 rasanya. Dalam sistem kadang-kadang tengok 17, kadang 18. Okey, tak apa. 18 sampai HQ lah kot kan. 18 cawangan, lepas tu 3 cawangan dekat Indonesia. Jadi jomlah menyimpan emas sebab apa? Mudah, murah, telus dan patuh syariah. Anda boleh menyimpan emas sekarang ni, paksa diri. Memang kata sekarang ni beratnya nak mula, beratnya nak ni. Tetapi macam kita orang sendiri, macam Kak Nida sendiri ada pengalaman start 2019, sekarang ni at least dah adalah something yang boleh disandarkan apabila kita perlukan sesuatu. Kita dah ada something asset yang kita kumpul berdikit-dikit daripada dulu. Bukan dapat selepuk dah amount sekarang ni, tidak. Kumpul pun berdikit-dikit setiap tahun yang ketiga ni, bolehlah orang kata dah boleh dengan start dah dengan pembayaran zakat. Kalau misal kata nak terus 85 gram, rasanya tak mampu kot Mimi kan? Tak mampu nak sekali. Jadi sebenarnya semuanya bermula berdikit-dikit. Jadi kepada anda yang belum mula, mulakan berdikit-dikit daripada sekarang. Melalui account gap Sunat 100. Mimi, apa pendapat Mimi? Pada saya, akaun emas gap ni, kita kena fokus semua orang kena ada sebab sangat-sangat murah. Kalau kita rasa kita tak boleh nak simpan 100 sebulan, kita simpan bulan ni 50, bulan depan 50 pun kita dah boleh simpan. Dah ada 100, kita dah boleh simpan dah dekat dalam akaun emas. Pada saya kita boleh fokus macam akaun emas ni, macam akaun bank. Semua orang ada akaun bank kan sekarang? Semua orang online shopping online. Jadi akaun emas pun semua orang kena ada. Macam tu. Ya, betul. Bezanya, kalau kita menyimpan dah biasa menyimpan dalam bentuk ringgit dalam akaun bank, tetapi hakikatnya duit ringgit itu dia makin menyusut sebab terkesan dengan inflasi. Tetapi kalau anda menyimpan dalam bentuk gram emas yang anda beli 100 tu contoh 0.3 ataupun hari ini 275 adalah 1 gram. Jadi gram anda tu nilainya tak terkesan dengan inflasi. Nilai makin meningkat. Lepas tu gram tu takkan mengurang pula. Dia tetap kalau 1 gram dah jadi 2 gram, dah jadi 3 gram. Dia tak mengurang kuantiti dia. Tetapi kalau dalam bentuk RM, simpan dalam bank, nilainya makin menyusut. Dulu boleh beli karipat 30 sen. Sekarang kita kena beli karipat berapa? 50 sen ke 80 sen? Sekarang diorang dah macam 5 RM2 macam tu lah. Kan? Tak ada dah. 4 RM1, 5 RM1 dah tak ada dah. Kena terus beli satu kuantiti dengan satu amount kan. Jadi kalau misal kata 5 RM2 macam tu kan sekarang ni. Dulu kita boleh dapat 30 sen je. That's why mengatakan nilai makin menyusut. Mimi dah nak kena anak. Betul. Nak minta diri dulu. Mungkin nanti kalau free mungkin besok saya balik kerja malam. Esok pagi insyaAllah ada masa kita live lagi. InsyaAllah. Boleh. Kita teruskan live kita insyaAllah. Banyak-banyak Kak. Assalamualaikum. Join Kak Nida. Itulah dia tadi Mimi Azrina kongsikan dengan Kak Nida. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi Kak Nida like. Terima kasih kepada Miss Lala, terima kasih bagi Kak Nida like. Terima kasih banyak-banyak. Kak Nida nak bercakap lagi tentang misal kata kelebihan kita menyimpan emas kat public gold ni. Kak Nida nak sharekan kepada anda semua. Kita nak menyimpan emas dekat public gold ni ada 4 kaedah. Pertama yang Kak Nida cakap tadi bercakap tentang account gap.
kita boleh mula dengan serendah 100 dek. 100 tu bukan yuran. 100 tu adalah gram emas fizikal 24K999 yang kita boleh kumpul berdikit-dikit ikut kepada bajet kita. Kita ada bajet lebih, kita boleh top up lebih. Kita ingin saya kata tak ada bajet RM100 itu pun kita dah boleh tambah untuk setiap kali penambahan ataupun top up gram kita. Tak ada syarat bulanan. Bebas bila-bila masa anda nak top up. Okey, kalau misal kata anda nak keluarkan pun boleh, kalau anda nak simpan terus di dalam akaun Gap pun boleh. Emas itu adalah emas fizikal di dalam akaun Gap anda. Okey, kepada anda yang nak ranukan pun boleh melalui akaun Gap secara online sahaja. Nak jual balik kepada public go pun boleh secara online sahaja. Kemudian anda nak keluarkan ikut kepada design anda nak pilih. Sama anda nak keluarkan dalam bentuk bunga emas, ataupun anda nak keluarkan dalam bentuk dinar, ataupun anda nak keluarkan dalam bentuk gold bar card tu. Okey, Kak Nida nanti Kak Nida keluarkan, ada dalam almari, tak keluarkan lagi. Okey, jadi ikut kepada design mana yang sesuai anda nak keluarkan. Tetapi kepada mereka yang misal kata selalu travel ataupun student yang selalu tidak berada di dalam selalu berpindah randah ke kan, okey, takut nak menyimpan di dalam pada orang kata kat tangan sendiri, takut nak simpan, boleh terus simpan di dalam akaun Gap. Okey, siapa yang boleh join Kak Nida ni, co-host ni, jom Kak Nida nak ajak. Zurina, kamu ada online ke? Zurina tengah online ke? Kalau tengah online, jom Kak Nida nak ajak kita borak-borak santai. Okey, alright. Kak Nida nak bercakap tentang kelebihan melalui akaun Gap. Akaun Gap ni kita seawal usia adanya MyKid, anak-anak kita buka akaun Gap Junior. Akaun Gap Junior ni di mana dia di bawah pantauan juga dengan ibu bapa. Maknanya bawah 18 tahun kita panggil akaun Gap Junior. Kalau atas 18 tahun kita boleh dah sebut akaun dewasa. Jadi kalau akaun dewasa tu dia boleh keluarkan sendiri apa-apa design dia nak. Tapi kalau bawah 18 tahun itu adalah pantauan di bawah ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Okey, design di dalam public go ini anda boleh keluarkan dengan satu je syarat dia, kekalkan 1 gram di dalam akaun. Selebihnya kita boleh keluarkan. Itu juga begitu juga kalau kita nak jual ataupun kita nak aranu, kekalkan 1 gram dalam akaun. Selebihnya kita boleh proceed dengan apa-apa penjualan, aranu ataupun pengeluaran. Kenapa? Dia nak menunjukkan yang akaun kita tu masih lagi aktif. Kalau kita keluarkan semua, nanti kalau kita nak hidupkan balik akaun Gap kita, kena pula charge RM50. Jadi just remain aja 1 gram dalam akaun Gap kita tu, selebihnya kita boleh proceed nak keluarkan. Okey, kepada mereka yang nak terus simpan, tak ada sebarang yuran pun yang dikenakan. Tak ada upah simpan, tak ada yuran perkhidmatan, tak ada sebarang charge administration, maintenance, semua tak ada. Anda boleh terus simpan, lepas tu kalau nak keluarkan bila-bila masa boleh anda boleh terus online request untuk keluarkan. Bawah 21.25 gram, kita boleh request secara post berinsurans. Atas 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Okay, kita sebab apa? Insurans tu cover bawah 21.25 gram. Kalau disebut pasal insurans, maksudnya kalau barang emas yang kita beli tu tak sampai kat tangan kita, public good akan ganti balik emas tersebut. Jadi tak payah risau. Sepanjang Kak Nida berada di dalam public good sejak 2019, belum lagi barang-barang Kak Nida ataupun emas yang Kak Nida request ini hilang ataupun tak sampai kat tangan Kak Nida. Okey, jadi kalau kita hilang, kita tak sampai kat tangan kita, kita report aja dan public good akan ganti balik. So far semuanya insya-Allah sampai kat tangan ke setiap pelanggan. Tak pernah lagi pelanggan tidak menerima emas masing-masing yang request melalui post insurance. Okey, kepada anda, okey sekarang dah masuk waktu asar. Jadi Kak Nida pun nak off dahulu. Jadi jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, klik bio link Kak Nida, daftar percuma dan anda pun boleh buat pembelian ikut kepada kaedah yang mana sesuai dengan anda.
Okey, boleh pilih kaedah sama ada account gap, gold accumulation program, boleh mula dengan RM900 ataupun promosi sekarang ni 6 kali bayar untuk bunga emas ataupun 1 dinar, 6 kali bayar. Atas RM10,000 boleh buat 10 kali bayar. Yang nak join dealer pun boleh. Okey, join dealer ni adalah di mana anda tak perlu pun nak rekrut orang. Maknanya tak perlu pun nak cari orang. Macam Kak Nida dulu kenapa join dealer? Sebab Kak Nida nak dapat kelebihan apa yang seorang dealer dapat. Contohnya pembelian sendiri kita dapat insentif, pembelian mereka di bawah rangkaian kita dapat insentif, ataupun kita nak jual balik pun kita dapat insentif. Orang yang di bawah kita pun akan dapat insentif. Begitulah kelebihan kepada mereka yang join sebagai dealer public good. Okey, ada package yang sekarang ni tengah offer, jadi kita boleh pilih package apa yang kita nak ikut kepada kesesuaian bajet masing-masing. Okey, so sekian sahaja daripada Kak Nida buat masa ni. Terima kasih yang sekarang ni masih lagi online dengan Kak Nida. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih join Kak Nida. Jangan lupa follow Kak Nida punya FB, Telegram, YouTube, IG dan juga Facebook, TikTok ni sendiri. Jangan lupa follow. Sebab apa? Anda boleh dapatkan informasi dari masa ke semasa berkenaan dengan tips-tips membeli emas, panduan bagaimana nak menyimpan ataupun menjual emas di public good. Yang penting, yang pastinya kita selalu ada promosi di mana adanya factory sale. Bila bercakap tentang factory sale, anda boleh dapat dengan harga kilang, dan kalau emas 916 anda boleh dapat dengan zero upah, zero upah. Jadi jangan lepaskan peluang. Bulan ini kita ada factory sale jadi dengan nantikan Kak Nida punya perkongsian tentang tarikh dan juga tempat factory sale ni selalu berada di Menara Public Good, Jalan Tun Razak. Jadi follow Kak Nida rapat-rapat, join Kak Nida punya Telegram dan seumpamanya, dan sentiasa dapatkan informasi dari masa ke semasa melalui FB Live Public Good sendiri dan juga daripada dealer-dealer Public Good sendiri. Okay, so jangan lupa nidago.com 0111176484. Follow Kak Nida rapat-rapat tau. Okay, bye, jumpa lagi insyaAllah. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih John.